Dan saya tak pernah saya tengok dia ke arah tu kan. ha, Jadi tak tahulah, saya dengan yalah saya dok bawa ke sana kemari. Baik kata kot dia nak apa, pakat ke, kadang-kadang dia kata, oh you bawa pergi sini I nak ni kan. Saya belum pernah tengok kan. Dia ke arah tu lah. Dia apa nama, apabila macam kita ni, kita berhenti semayang kan. Buat semayang ni jamak lah kalau kita macam pergi dalam perjalanan jauh kan. Dan saya pernah pun tidur sebilik ni, tak pernah tu kan. Saya dengan bodyguard seorang lagi, Mukhtar, adik ipar dia, tak pernah kata dia nak melawak kita kan. Kan, gitu lah. Apa nama, kalau kata nak banding saya dengan Azizan dulu yang dituduh apa nama Saiful, kira orang kata angkat diri pula kan. Masa muda-muda saya umur 23 saya kerja dengan Datuk Seri. Kira orang kata lebih handsome nak kata ni lah. Kira orang, yalah tak bagus lah kita nak cakap kata kita orang handsome lah kan. Tapi itulah dia hakikat dia. Tapi abang jauh lebih handsome daripada mereka. Saya nak kata jauh tu orang boleh tengok ni lah kan. Tapi lah keadaan sekarang kita pun dah bercucu apa lah. Kita 4 buah, dia akan jadi 5 buah. Si Saiful ni, lepas tu dia bila berhenti macam ni, dia akan ke depan lah. Macam nak tunjuk dia rapat dengan Datuk Seri. Ni perangai dia. Dia kalau kita betul-betul kenal seorang tu, kita dapat tengok bagaimana tindak tanduk dia, akhlak dia dan sebagainya. Kita dapat tahu sama ada dia ni buat perangai yang senonoh atau tidak. Jadi saya kerja dengan dia sebagai situ sesulit, kerja rapat dengan dia, pergi overseas dengan dia. Dan dia tengok orang yang jaga semayang, orang yang jaga hubungannya dengan keluarga, yang baca Quran, yang ada hubungan yang cukup akrab dengan alim ulama, bukan sahaja dalam negara ya, tapi seluruh dunia menghormatinya. Jadi kita pun tahu bahawa benda tu tak mungkin berlaku. Saya daripada 1998 saya yakin tak berlaku. Bila saya bekerja, saya 100 kali lebih yakin, 1000 kali lebih yakin bahawa perkara tu tak mungkin berlaku. Itu bagi saya perkataan yang paling mudah untuk menafikan apa fitnah yang dibuat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak payah susah nak fikir ya. Sebagai seorang yang mengenalinya sebagai dekat, saya tahu perkara itu mustahil. Sekali lagi, tragedi kepada umat dan bangsa Melayu di mana fitnah besar seperti ini berlaku kepada pemimpin. Dan lebih dahsyat lagi, saudara, ini berkait dengan soal hukum khazaf. Kalau saudara merujuk kepada buku Yusuf Khardawi tentang dosa khazaf ini, dia memberi kesan yang sangat besar kepada mereka yang mencipta fitnah ini, mereka yang menyebarkan fitnah ini, mereka yang mempercayai fitnah ini. Sebab itu isu ini bukan isu politik. Isu ini soal isu prinsip, isu hukum. Jadi kita kena jelas betul-betul tentang hal ini. Dakwaan mengatakan Datuk Seri Anwar ni seorang homoseksual, seorang priwat, ini adalah satu dakwaan yang saya kira mengarut lah. Kalau kita semak latar belakang dia daripada zaman muda, ketika mana dia berjuang dalam mahasiswa, kemudian mengasaskan ABIM, kemudian dalam UMNO sendiri beliau mempraktikkan satu pendekatan bersifat Islamik, dikenalkan banyak istilah-istilah Islam. Dan juga kalau kita lihat balik sejarah Datuk Seri Anwar, ketika mana dia mengasaskan ABIM dan menjadi mudir Yayasan Anda, banyak di kalangan pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh utama negara, baik di dalam kerajaan maupun di luar kerajaan pada masa kini, adalah hasil daripada pentadbiran yang Datuk Seri Anwar sendiri asaskan, misalnya daripada Yayasan Anda dan ABIM. Jadi orang mengatakan bahawa dia ni nafsu seks lah, itu fitnah, itu ini ejen apa semua. Ini semua tidak berasas. Bagi saya tak berasas, bermotifkan politik dan sekadar bertujuan untuk memburuk-burukkan dia dan menjatuhkan maruah serta reputasi dia di kalangan umat Islam dan rakyat Malaysia. Dan saya secara peribadi kenal Datuk Seri Anwar ni dalam 6-7 tahun. Tak adalah sebagai seorang anak muda dan juga kini sebagai seorang staff dia. Masuk tahun ni dah 3 tahun saya berkhidmat dengan Datuk Seri Anwar, dan saya rasa saya boleh, kalau ikutkan, boleh dapat
bekerja yang lebih baik di luar dengan gaji yang lebih lumayan berdasarkan kelayakan saya sendiri. Tapi saya pilih untuk bekerja bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar sebab saya percaya dan saya yakin daripada penilaian peribadi saya, beliau seorang yang baik, beliau seorang yang begitu committed dalam apa yang diperjuangkan, dan kita nampak perjuangan beliau untuk membawa kebaikan kepada rakyat, untuk meningkatkan martabat rakyat, untuk membawa keadilan dan menegakkan demokrasi di Malaysia. Jadi saya rasa terhormat dapat bekerja bersama-sama dengan beliau. Dan macam saya kata tadi, Datuk Seri Anwar bukan seperti yang orang kata, bukan seperti yang dipertuduhkan, seorang gila seks, seorang kaki liwat. Ini semua satu dusta, satu fitnah. Dan sepanjang saya bekerja dengan beliau, tak ada pun cubaan ke apa-apa untuk mengambil kesempatan, tidak ada. Kita bekerja sebagai satu pasukan dan bawa satu matlamat perjuangan yang sama untuk tegakkan keadilan dan menegakkan kebebasan di Malaysia ni. Dari segi pendekatan dan amalan Datuk Seri Anwar, maknanya dari sudut diri dia sendiri sebagai seorang bos, sebagai seorang pemimpin. Kalau macam di pejabat misalnya, masuk waktu solat, dan kalau kami nak travel, bergerak ke mana-mana dengan dia, beliau akan titik beratkan benda tu. Sama ada kita dah solat ke kita lepas ni nak travel, so kita solat jamak apa semua. Jadi dia sendiri menunjukkan contoh itu. Dan kalau di pejabat pun kebiasaannya kami akan solat berjemaah kan, sesama staff sendiri, sama ada dia akan jadi imam kepada kami ataupun sesama staff ni akan berjemaah jadi imam. Dan ini sendiri kita nampak cara dia dengan staff, cara dia dengan rakyat, dia dengan keluarga, macam mana dia melayan anak-anak cucu dia. Jadi kita secara langsung nampak yang dia ni seorang yang begitu kuat berpegang pada ajaran Islam dan nilai-nilai murni. Dan bukan seperti yang dipertuduhkan lah, yang dia ni semua benda yang jahat tu dia tidak. Ini satu benda yang kita sendiri nampak. Datuk Seri Anwar ini seorang yang latar belakang Islamnya kuat, pegangannya kuat, dan juga ketahanan mental dan fizikal dia pun kuat. Sebab itu dia macam mana pun diuji begitu teruk sekalipun, dia masih lagi mampu untuk senyum dan bertenang dan bekerja secara lebih kuat dan committed. Fitnah yang telah berluasa di tanah air sejak daripada pemecatannya pada tanggal 2 hari bulan 9 1998 dan terus bermaharajalela hinggalah ke hari ini adalah satu petanda yang menunjukkan bahawa masyarakat dan negara menuju kehancuran sekiranya tindakan tegas tidak diambil menurut kehendak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini mengingatkan kita kepada kata-kata pujangga Melayu di alam Melayu yang terkenal, Raja Ali Haji, bahawa negara yang mengaibkan orang, negara yang menyebarkan fitnah secara berluasa akan hanya mengundang fadhihah, iaitulah kerosakan dan kebinasaan yang akan berlaku pada negara tersebut.